Okay, saya dah start untuk recording. And saya start presenting. Okay, tengok terus kat sini. Wait. Elisa dengan Yasmin, Putri Yasmin belum hantar untuk kelas semalam. Elisa dengan Yasmin dah ada kat dalam ni. Elisa, Nur Hazmira Elisa belum hantar ya semalam. Ya dah hantar sir. Dah. Wait. Ni dia kata ni Nur Elisa Wong. Sekejap, saya buka kelas yang betul ke ni? Betul lah 15 kan? Betul sir, betul. Sekejap Bashirah. Betul lah 15. Nur Elisa Wong. Kejap ya. Yang saya tanya tadi tu Nurul Elisa Wong ke saya tersebut Hazmira yang sedia ni kat bawah ni dia belum, yang belum tu Elisa Wong bukannya Hazmira. Dengan Yasmin, Putri Yasmin. Okey, nanti follow up dengan saya. Belum hantar tu kenapa dan sebagainya. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan perbincangan. Ni saya tengoklah terus. Sekejap. Okey, saya tengok contoh-contoh jawapan korang. Dan saya akan bincangkan jawapan yang sebenarnya lah. Okey. Wait ya. Okey. Allah. Okay, question number 1. Sekejap saya besar sikit. Okay. Choose the correct sequence. Yang ni jawapan Faikah Nazura. So during this session, it is free for you guys to interrupt at any point, at any time, at any point. Okay. So please do interrupt kalau tak faham. Choose the correct sequence for the highest to lowest taxa. Okay, jawapan yang siapa? Faikah jawab ni tadi C. Okay, so betul lah. Doug King Peter come over for good spaghetti. Alright, so DKPCOFGS, tak ada masalah. Name the scientist who proposed the Five Kingdom System. So yang ni pun tak mencabar langsung untuk minda korang. So betul jawapannya ialah Robert Harding Whittaker. So nama pendek ialah Robert Whittaker. So untuk Faikah saya akan ambil 3 jawapan pertama and then 3 jawapan seterusnya daripada orang lain. Saya ambil 2 jawapan, 3 jawapan. Classification of living organism is based on all the criteria except. Okay, so jawapan nombor. Okay, so kat sini Faika dia confused sikit. Tengok ni level of organelles. Saya tak boleh highlight. Lupa pula. So ni jawapan. Boleh. Ni level of organelles, level of organisms, level of cell organization and types of nutrition. Okay, sebenarnya kita classify living organism berdasarkan B, C dengan D. So jawapan C ni salah. Jawapan yang betul adalah A. Okay, apa tu level of organism? Level of organismnya tu adakah sama ada dia unicellular ataupun multicellular? Okay. So lepas tu level of cell organization, yang tu dia lain lagi. Ada apa ni, sama ada dia ada types of cell itu. Maksudnya types of cell ni maksudnya sama ada eukaryote, prokaryote, tu cell organization. Okay, level of organelle ni organelle. Kita tak ada level of kita ada bincang level organelle, maksudnya ada organelle ataupun tak ada organelle. Memang saya tahu sebenarnya kita ada sebut yang apa tu, sama ada membrane bounded organelle ataupun tidak. So membrane bounded organelle tu adalah di bawah kriteria sama ada prokaryote atau eukaryote. So itu adalah ni level of cell organization. So jawapannya adalah A. So Faikah nanti betulkan A. So next saya pilih orang lain. Macam mana next one? Okay, atas ni. Hana ni. Okay, Bashir. Saya random, saya skip macam tu. So ada ramai orang. Mana jawapan Bashir ni? Bashir.
Saya pun tak ada. Saya kena skip sebab okey, nombor 4, 5, 6. 4 C, D, D. Okey, jawapan Bashir yang betul. Tapi kita akan tengok siapa yang ada bagi jawapan lah. Okey. Saya tumpang paper Ikhwan untuk bincangkan jawapan si Bashir tadi. Jawapan Bashir tadi dia jawab C, D, D. Okey. So betul lah. Ke dia orang Indonesia jawapan tak tahu. Tapi memang betul lah jawapan yang gurau. Okay, so in the three domain system, organisms are classified into bacteria, archaea dan eukarya. Terlalu mudah untuk korang. Which of the following statements is not true? Yang tak betul. So archaea and bacteria have different membrane lipids. Itu betul. Okay, sebab membrane lipids ni berbeza. Ingat yang satu tu dia membrane lipids dia diperbuat pada dia punya linkage dia lah ester. Satu lagi tu ether. Apa bezanya? Dekat dia punya link tu lah, dekat bond tu lah, tak ada C double bond O. Okay. Both archaea and bacteria generally lack of membrane enclosed organelle. Tidak. Yang tak ada membrane apa ni, si archaea ada je membrane enclosed organelle tu. The cell wall of archaea lack of peptide glycan. Dia bukannya lack tak langsung. Archaea ni dia lah ada peptide glycan macam tu. Only apa saya cakap tadi? Sorry. So saya nak cakap ini archaea and bacteria saya pun terconfuse dengan ayat saya. Archaea and bacteria have different membrane lipids. Betul. Sebab satu tu ada ni, satu tu ada satu tu dibuat pada ether, satu lagi pada ester. Saya ulang balik explanation saya. Both archaea and bacteria generally lack of membrane enclosed organelle. Pun juga betul. Yang saya nak cakap tu dalam archaea tu kalau dia punya organelle dia pun tidak ada membrane bounded juga. Okay. Cell wall of archaea lack of peptidoglycan. Betul. Yang ada peptidoglycan tu adalah bakteria. Okay, so fakta ni betul. Dia nak tanya mana yang tak betul. So mana yang tak betul? Hanya bakteria yang ada histone associated with DNA. Yang ada ini adalah fakta tak betul. Siapa yang ada DNA associated with a histone ni di DNA adalah archaea. Okay. Point number 6. What is the significant difference between archaea and eubacteria? Perbezaan dia. Lack of a nuclear envelope in the archaea. Bukan jawapan dia. Okey, sebab nuclear envelope dekat archaea pun tak ada juga. Sebab dia kan prokaryotes. Okey. Sebab dia kata macam ni, apakah significant difference, perbezaan difference-nya? Dia nak kata archaea tak ada nuclear envelope. Bakteria pun tak ada nuclear envelope juga. So bukanlah perbezaan. Itu persamaan. Absence of the 70S ribosomes in the eubacteria pun bukan juga. Sebab apa ni, dalam eubacteria ni dia punya ribosom dia lain lagi, 80S macam itulah. Okay. Presence of single filament flagellum in the eubacteria pun bukan juga. So eubacteria ni pun bukan ada single filament juga. Okay, so absence of the peptidoglycans in the cell walls of the archaea. Okay, so kalau saya pemudahkan archaea ni simple je lah. Biasanya perbezaan antara archaea eubacteria ni we mainly talk about the cell wall. Cell wall dia beza dari segi composition of peptidoglycan ni banyak sikit macam itulah. Where does prokaryote store? Okay, ni baru kita tengok dekat jawapan ni siapa tadi? Ikhwan punya kot kan. Saputra. Saputra. So Saputra number 7. Where does dah masuk ke budak ni semua ni? Ada semua masa yang ada ada 16. Bahasa yang tadi kita apa yang kita perli-perli tu pun dah masuk ke? Ada kot. Alright. Silap. Ini. Number 7. Where does prokaryote store their genetic information? Okay. In several small linear.
Ikhwan, bila kita cakap pasal prokariot sih, dia punya DNA dia mesti adalah circular. Itulah yang membezakan dia. Uh, um, Eukaryotes macam kita, DNA kita linear. Apa maksud linear? Yang macam DNA kita yang berpintal tu kan, one straight linear, bila dia buka dia boleh linear je. Kalau dalam prokaryotes, dia punya DNA semua adalah circular. Maknanya hujung dan hujung tu bertemu. Dan dia biasanya adalah um, in several small, ni jawapan dia, circular pieces of DNA. Dia bukannya large. Masuk large tu besar loop dia. Tak, dia mana ada banyak. Ada banyak bulat macam tu. Tapi tak semestinya stay dalam bentuk bulat. Walaupun dia loop hujung bertemu hujung, tapi dia adalah freely moving, so dia taklah minta betul-betul. So dia boleh dalam bentuk macam kadang terlipat ke macam tu lah. Tapi hujung dengan hujung dia adalah mesti bertemu. So yang ini nombor 8, jawapannya sebenarnya adalah C. Korang, yelah ada yang tanya saya juga, so ni tak ada jawapan ke? Saya tak perasan ke perbezaannya semua ni. Lepas tu antara B dengan D ni, sebenarnya kan exactly sama je. Ada ke yang tanya saya, so jawapan B dengan D sama? Tak apa. So saya nak bagi hint, bukan itulah jawapan dia. Okey. Hanya unik kepada pokok apa ni? Pokok hibiscus kita ni, dia punya nama spesies dia tu ada nama dash nama. So sebenarnya nama jenis dia hibiscus, nama spesies dia Rosa sinensis, ada dash. Bukannya macam ni. Okay. So jawapan dia adalah C. Okay, question number 9. The following statements is true about eukaryotes features except. Okay, number 9. Okay, number 9 jawapan dia adalah C. So dia kata except. Maknanya semua ni adalah betul pasal eukaryote kecuali. Yang ni memang betul pun. 9+2 arrangement of microtubules dalam eukaryote ni betul. So kalau korang tengok dekat dalam lecture notes tu, dan kalau kata korang Google pula eukaryote ni, dia punya microtubules is 9+2 arrangement. Apa maksud 9+2 arrangement? Tak apa, saya terus googlekan untuk korang. Sorry, 9 mana plus, wait, mana pula betul plus 2 ni microtubule arrangement. Ini maksud saya. Sekejap. Okay, so basically apa saya cakap ni macam ni lah. Gambar ni lebih jelas. Sekejap internet dia jadi slow sikit sebab saya buka Google Meet kan. Ayo. Sekejap, okay, bear with me. Alah kecil lah pula. Sebenarnya macam ni ya. Okay, nampak ni kan. 9+2 maknanya ni, dia dalam berdua-dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak? So plus tu 2 di tengah-tengah. 9+2 arrangement. Mesti 9+2 arrangement microtubule. Ni adalah keratan microtubule. Keratan rentas bagi microtubule. Tu jelasan cakap. So itulah 9+2 arrangement. So itu memang ada dekat dalam eukaryote. Okay. Alright, so DNA is associated with histone protein. Memanglah kita eukaryote macam tu. Cell wall made up of protein polysaccharides. Okay, kita punya cell wall, eukaryotes punya cell wall, okay, dia tak diperbuat daripada protein and polysaccharide. Dia lain lagi. Kalau cell wall ni diperbuat daripada kalau dekat dalam plants kan, eukaryote ni mostly adalah plants. Kalau dalam plants diperbuat daripada cellulose. Kalau dekat dalam fungi, eukaryote fungi, dia diperbuat daripada chitin. So bukanlah polysaccharide ini. Protein and polysaccharide ni adalah archaea. Okay. So presence of membrane bounded organelles memang betul sebab dia tanya yang except. Okay, question number 10. The paramecium belongs to the kingdom. Okay, nombor 10 ni kita tengok jawapan orang lain.
Dan lead Saputra. Ikhwan, kalau kau tak familiar ataupun rasa tak selesa dengan nama Saputra, bagi tahu. Tapi kalau kau nak layankan je pun bagi bagus lah. Saya memang kadang-kadang suka. Saya no problem masa Ha, nama saya juga. kan. Tapi ada tahu, saya pernah ada student tau. Bila saya panggil nama kedua tu, dia memang macam tak happy. So lama tadi, tujuan saya panggil nama second, nama yang tak familiar tu, so it is unique to my own usage. Gitu. Contoh macam ni kan. Mesti jarang orang panggil nama Hanafi kan? Kan Zufa? Oh Zufa. Jarang. Betul tak? Tak dengar. Mesti orang jangan panggil nama Hanafi. Kalau saya panggil Hanafi, serentin dia akan ingat sepanjang hidup dia, yang panggil nama dia Hanafi, Sefadil je. Saya kena skip sebab Zulfa dia tak screen, dia tak ada dengan jawapan sekali. Saya tak ada masalah untuk cara korang hantar dalam bentuk just listkan senarai macam tu. Saya okey je. Cuma untuk perbincangan, saya kena carilah yang ada soalan sekali sebab saya mana hafal soalannya kan. Tadi sampai nombor 9 je. Berapa? Okey, ni kita boleh tengok. Tadi soalan nombor 9, nombor 10. Okey. The Paramecium belongs to the kingdom. Macam dah baru sebut. Paramecium belongs to the kingdom Protista, betul, and phylum ni ialah Ciliophora. Okey. So sekarang ni saya harap dan saya nak korang perasan, bukan korang perasan supaya perasan, kegunaan map yang saya bagi dekat korang tu sangatlah berguna. Contohnya, korang tengok dekat sini je, dah ada dua perkataan yang mengkonfuskan kehidupan korang. Protista dengan protozoa. Protista ke protozoa? Padahal protozoa ni nama grup, bukannya nama phylum, bukan pun nama kingdom. Di bawah ni. Itu belum saya porak-perandakan kehidupan korang dengan perkataan parazoa, dengan satu lagi tu porifera. Porifera dengan parazoa tu itu dalam kingdom Animalia. Tapi semua dah Protista, dah berbuih dah mulut korang. Bukan berbuih mulut korang tu bercakap, berbuih mulut korang kena sawan. Gurau saya minta maaf kalau kata siapa yang ada betul tak ada sawan. Saya tak ada niat untuk produce, saya tak ada tahu sesiapa pun. Cuma saya nak cakap itulah sampai terbeliak mata korang untuk parazoa, protista, protozoa dan sebagainya, porifera. Okay, so next question. Which of the following statement is true? Dia tanya mana yang true. Untuk number 11, tadi ni jawapannya betul. Saya terhighlight. Nombor 10 ni jawapan dia B. Okay, betul. Nombor 11 jawapan dia A. Betul. Tak boleh highlight. Okay, ni betul jawapan dia. So, which of the following statement is true? Yeast and bacteria have DNA. So, macam terlalu senang. Macam yeast and bacteria adalah living organism. Macam tu. So, yang lain semua tu pemilihan jawapan dia tak mencabar sangatlah. DNA in bacteria and archaea associated with histone protein. We know that in archaea ada histone protein, tapi dalam bakteria tak ada histone protein. Cell wall of bacteria and plant made up of cellulose. Sejak bila kalau bakteria ni cell wall ni berubah daripada peptidoglycan. Kalau plant ni betul lah cellulose. Animal and plants have large central vacuole. Tidak, plant sahaja yang ada large central vacuole. Animal kalau ada vacuole pun very small minicule. Minicule tu tiny, kecil-kecil. Okay. Number 12. The fungi cell walls contain kaitin. Baru saya sebut tadi. Memang tak mencabar minda langsung lah. Okay, so next kita nak tengok mangsa seterusnya. Sekejap dia buka. Okay, kita tadi nombor 12. So nombor 13. Terlajak dah. Terlajak perahu boleh undur. Terlajak skrin boleh. Terlajak kata sorry .
What is the primary role of mushrooms underground mycelium? Okay, mushrooms, which is kingdom fungi, dia tak ada true roots, so kita tak adalah panggil roots, so kita panggil dia mycelium. So tapi dia panggil underground mycelium. So function dia untuk apa? Of course lah untuk absorb nutrient. Itu main function dia, underground mycelium. Kalau untuk anchoring ni, anchoring maknanya untuk anchor ni maksud dia untuk macam sahur, macam melekat. Dia bukannya underground mycelium. Dia adalah mycelium ataupun hyphae yang ada pada permukaan dia. Macam tu. Sebab mana-mana dia punya mycelium yang masuk ke dalam tanah, yang masuk ke dalam sel semua tu untuk absorb nutrient. Okey, ada yang masuk. Okey. Alright. The symbiotic associations involving roots and soil fungi is considered as, betul ni adalah mutualistic. Okey, mutualistic tu maknanya dua-dua untung. Kenapa tak boleh highlight? Sorry, yang nombor 13 tadi apa jawapan dia? Absorbing nutrients yang ni. Ni betul? Okay. Oh, tadi saya sangkut sebab dia pergi sebelah. Kejap, kenapa saya tak boleh highlight jawapan dia? Okey, tak apa. Jawapan dia dah betul. 13 absorbing nutrients. Anchoring ni bukan. Dia guna surface mycelium je. Sexual reproduction dan asexual reproduction, ini adalah hyphae yang lain. Dekat atas, semua kat atas permukaan atas. Dekat bahagian atas lah, bukan yang dalam underground. Okey, number 14. Jawapan dia B. Betul. Saya tak nak highlight. The symbiotic associations antara root cell ni adalah rhizobium. Dua-dua untung. Dia bukan parasitik, bukannya harmful, bukannya commensalism. Commensalism ni satu untung, satu tu lagi tak untung ataupun tak rugi. Mana tak ada apa-apa. So itu adalah commensalism. Contohnya macam shark dengan remora fish. Shark tu ada fish kat bawah dia tu. Yang remora fish ni dia cuma melekat, dia ambil untung dari segi melekat tempat tinggal, tempat tu pun, dan dia akan makan baki-baki makanan daripada shark tu. So shark ni dia untung apa daripada remora fish yang melekat? Tak untung apa. Adakah dia rugi apa-apa? Pun tak juga. So itulah commensalism. So number 14. Okay, number 14. 14 sudah. Number 15. Peptidoglycan is to the structural integrity of bacteria. Okay, saya tahu ayat dia ni macam mengelirukan sikit. Sebenarnya nak cakap, kalau peptidoglycan tu ada dekat dalam bakteria, apa yang ada fungsi macam sama dekat dalam plant? So okay, jawapan dia adalah B. Betul lah, cellulose. Sebab peptidoglycan adalah cell wall, yang buat cell wall kepada bakteria. So cellulose adalah yang buat cell wall kepada plant. So itu yang nak cakap. Ayat dia tu macam belik-belik sikit lah. Okay, so number 16 and onwards kita pilih mangsa yang lain. Setelah 15, so 16 sampai 18. Okay, 16 sampai 18. Okay, faster. Dah terlajak. 16. Okay. Siapa dia boleh? Sekejap ni siapa? Mana nama atas? Anisha. Anisha, lu lagi advance Anisha. You kasih tambah itu satu lagi nombor E ni. Sporopolinin. Okey. Ke memang ada pilihan sporopolinin ni? Memang ada sampai E Saya pun tak tahu ada pilihan sampai jawapan E. Tapi jawapan dia adalah cellulose lah for number 15 tu tadi. Okay, number 16. Which of the following characteristics of alternation of generations in land plant? Okay, number 16 jawapan dia D. Betul. Meiosis in sporophytes produce haploid spore. Okay, kita tengok pilihan jawapan lain. Haploid spore make haploid spore. Takkanlah haploid buat haploid, tak logik. Okay, so gametophytes produce spores that develop into gametes. Tahu tak gametophyte ni ada dalam bentuk haploid. So again lah, takkanlah haploid yang develop kepada gamet.
Tidak. Nak jadi gamet ni, nak jadi sperm atau ovum ataupun benih ni mesti daripada sporophyte. Itu mesti daripada diploid. Sporophytes and gametophytes are typically similar in appearance. Tidak. Sporophyte and gametophyte ni biasanya sangatlah berbeza. Contohlah kalau macam pokok pakis tu kan. Protealus itu yang gametophyte itu kecil macam bentuk love tu ya. Padahal dia punya sporophyte macam pokok-pokok pakis yang besar tu lah. So kan tak sama. So ini jawapan betul lah. 16 di meiosis in sporophytes produce haploid spore. Maksudnya after meiosis dalam sporophyte menghasilkan haploid spore. Number 17. A heterosporous plant is one that, okay, bila kita sebut heterosporous, hetero means ada campur-campur. Macam yang sporus tu spore. Bermaksud dia campur-campur tu dia ada microspore dan dia ada megaspore yang will later give rise to male and female gametes, gametophytes. Okay. So jawapan dia adalah B. Yang lain ni semualah mengarut-mengarut je lah pilihan jawapan tu. Number 18. Plants with a dominant sporophyte are successful on land partly because, okay, nombor 18 jawapan dia pun D. Okay, betul. Okay, saya terangkan jawapan yang betul dia, lepas saya baru tengok jawapan yang tak betul. Their gametophytes are protected by and obtain nutrition from the sporophytes. Betul. Sebab kalau kita tahu, kalau kita study, kalau kita perasan, even tu gametophyte generation ni adalah juga penting. Maksudnya gametophyte generation ni yang nanti nak jadikan yang nak hasilkan biji benih dia, yang nak hasilkan kalau ni tak spore lah, maksudnya contohnya adalah macam naked seed semua tu kan, proteolus semua tu kan, memang dia protected. Bila dia kata successful on land ni, partly because land yang land ni maksudnya biasanya merujuk kepada pokok-pokok besar lah, macam tu kan. Okay, so seeds protected by the sporophyte generation. Contohnya macam pokok pine kan, dia punya seed tu is protected dekat dalam cone, dekat dalam yang macam sisik-sisik tu kan, yang biasa macam a typical Christmas decoration tu kan, macam ada cone, macam ada yang gantung-gantung warna coklat tu kan. So ada dia punya biji benih tu kat situ protected and obtain nutrition daripada sporophyte-nya. Cone itu sporophyte. Sporophyte maknanya dia adalah diploid. So ni diploid plants experience fewer mutations than do haploid. Tidak, tak ada kaitan. They all dispersed by means of seeds. Tidak, ada juga yang gunakan sperm. Kan? Ada juga yang gunakan spore. Having no stomata. Mana pula semuanya ada. Yang ada daun tu kebanyakan ada stomata. Kecuali pokok pine dia tak ada stomata. Cactus tak ada stomata. Okay. Cactus ada, kalau ada stomata pun sunken stomata. Tak apa, itu kita orang akan belajar lain lagi buat stomata. So untuk siapa ni tadi punya paper ni jawapan? Yes. Untuk Anisha dah sampai 16 siapa dah? Betul, sampai 18. 19, 20, satu orang lain. 19, 20, 21 Hanun. Kejap. MCQ di sini. Jangan loading tadi untuk Hanun saya minta untuk 19, 20, 21, 19. Okay, saya kasih besar sikit. Okay, double fertilization means that angiosperms. Okay, number Hanun, awal-awal kau dah pangkah yang ini kan. So ini lah jawapannya Hanun. Jawapannya adalah C. So, dalam double fertilization, rasa sekolah menengah kau dah belajar dah kan, yang ada kau dah belajar dah yang ada pollen grain, seeds on the apa seed, mana seed yang melekat dekat permukaan stigma, lepas tu akan down travel, lepas tu dekat belakang tu akan form 2 sperm nuclei. So satu sperm nuclei tu akan fertilize setiap nukleus dekat dalam female gamete.
gametophyte. Saya tunjuk sekejap double fertilization. Mana saya nak pilih gambar? Okey, saya boleh pilih ini kot. Okey, harap korang boleh nampak. Ni surely korang dah pernah nampak similar macam ni masa sekolah menengah kan? Alah, gambar dia tak jelas lah. Sekejap tak apalah, somehow korang boleh nampak lah kot bayang tu. Okay, so bila pollen tu lands on the stigma, so dia akan travel, buat pollen tube. Lepas tu belakang tu ada 2 male nuclei. Ni ada 2 male nucleus. Satu akan fertilize dengan sel yang tengah ni, satu lagi akan fertilize dengan sel yang antipodal cell dekat tengah tu. Satu dekat egg cell, ini dengan ini, yang ini dengan yang antipodal cell yang dekat tengah-tengah ni. Okey. So memang ada dua. Bukan, saya tersalah sebut. Ini bukan antipodal cell, ini adalah polar nuclei. Ni, tu polar nuclei yang dekat tengah-tengah. So basically itulah maksud double fertilization. So jawapannya adalah C. Okay, embryos that are triploid. Tak, embryo dia tak pernah triploid. Yang akan triploid nanti endosperm. Okay, number 20. Dah pukul berapa ni? Okay, sebentar. What makes fungi different from a plant? Okay. Ini siapa tadi? Hanun paper siapa yang tadi? Hanun ya, Hanun. Hanun. Kejap. Sorry. Number yang first jawapan kau pangkas lah ni, itulah yang betul. Macam sama juga macam ini. Okay, what makes fungi different from a plant? Fungi cannot photosynthesize. Betul. Fungi ingest food. Maksud ingest ni telan. Fungi tak telan. Fungi adalah saprophytic. Fungi dia serap. Dia serap. So nombor 2 tu salah. Nombor 3, cell wall of fungi made out of chitin. Betul. So jawapannya 1 dan 3 sahaja. Okay, number 21. Figure 1 shows the germ layers of various organisms. Name the germ layer label B. B mana B? Wait. A, B. Okay. So B ni adalah mesoderm sebab ectoderm paling luar sekali, endoderm paling dalam sekali. Bahagian ni, C ni adalah endoderm. So B tu adalah mesoderm. So tak ada masalah lah. Okay, so kita last sekali pilih mangsa yang terakhir untuk question number 22 until kasih habis 24. So ini siapa tadi? Nurin Aziati. Sekejap sikit jam saja lagi. Okay, in the meantime, kalau you guys ada soalan yang korang tengah hold untuk tanya pasal soalan structure tu, pasal knowledge booster, boleh tanya saya. Sebab kita mungkin ada baki lebih kurang 5 minit macam tu kejap lagi untuk bincangkan soalan tersebut lah kalau yang korang rasa susah soalan tu. Okay, selain daripada itu, sebelum saya terlupa, nanti saya nak ucapkan good luck for your quiz on Friday petang. Do make yourself be reminded. Maksudnya, ingatlah diri sendiri, pesanlah kat kawan-kawan. It is not my full responsibility to remind you again pada Jumaat petang pukul 2.30. Okay, it is your own responsibility and your friends. Okay, so which of the following pairs is true about the phylum and its germ layers? Okay, number 22 jawapan dia D, betul. Nematode ni dia adalah triploblastic and dia adalah pseudocoelomate. Okay, so yang ni tak payah susah-susah pun lah. Korang boleh tengok jadi kat chart slide 21 yang saya sebut tu, sampai tengok video saya tu dia faham lah. So nematodes dia adalah triploblastic, maknanya dia ada tiga germ layers tu. Dia ada ecto, meso, endoderm. Tetapi dia adalah pseudocoelomate, bermaksud coelomate dia tak lengkap. Dia macam inilah. Ini adalah ni pun tak ada cavity juga.
Wait, saya faham gambar ni. Okay, so gambar ni bukannya ni asilomate. Kalau pseudosilomate tu lain lagi. Okay, boleh tengok dekat dalam lecture slide. Number 23. Which of the following phyla exhibits radial symmetry? Ini pun sangat mudah mah. Bilateria adalah Cnidaria. So 23 jawapan dia A. Nombor 24. Animals that do not have true tissue refers to sebagai parazoan. Sebab yang metazoan tu semua yang ada true tissue. Metazoa. Eumetazoa tu adalah having true tissue. Ni parazoa tak ada true tissue. Ni hanyalah sponges sahaja, iaitu porifera. Okay, last but not least, number 25. Betul jawapan ni adalah A. The similarity between garden snail mollusca and the leech, which is Annelida, adalah dua-duanya bilateral symmetry. Okay, dan dia adalah triploblastic coelomate. Triploblastic tu ada tiga jenis dan ada coelomate. Maknanya coelomate ni lah dia punya coelom dia ni. Completely, the coelom is completely lined by mesoderm. Okay, so sampai situ sahaja for MCQ. For multiple choice question. So ada soalan untuk apa tu? Untuk what do you call? Untuk ni knowledge booster. Okay. So ini semua simple sahaja, tak ada. Kalau ada masalah terus boleh shout, can raise my attention by using your voice, sebab saya tak nampak screen tu. Okay, so ini pun simple je. Ini boleh isi simple je. Okay, so apa lagi? Shares the summary of 5 kidney system. Yang ini pun tidak mudah. Tak susah, tak mudah. Mudah saja, tak mudah pula cakap. Then biologist ni korang tengok je lah. State 3 ways of 5 kidney systems is classified. Okay, 3 ways tu kalau ni soalan berapa tu? Soalan nombor 2 tadi kan. Okay. Okay. Ayat standard ni saya dah terlajak pula. Okay. So macam saya dah bagi tahu awal tadi itulah, dia based on level of organization ya, level of organism dengan mode of nutrition. Yang ni. Level of organization, level of organism tu itulah sama ada multicellular, unicellular. For level of organism, level of cell organization tu sama ada eukaryote ataupun prokaryote. Mode of nutrition tu cara dia makan. Apakah difference between mode A and B? Apa mana mode A? Oh ni. Mode A mana cara heterotrophic, cara dia makan. Ini absorb, yang ini ingest. Okay. Ataupun bahasa lain dia yang ni adalah, yang ni animalia adalah holozoik, yang A tu adalah saprophytic. Okay. So saya ada lagi 2 minit lagi. Okay. Ni pun boleh Rasa tengok. Yes. yang Okay, soalan B yang ni, state 3 ways tu. Okay. Saya jawab the cell structure dengan body organization, boleh ke? Tidak boleh kawan, sebabnya terms itu dah standard. Oh. Terms jadi kena ada level tu. Dia level of organism dengan level of cell, level of cell organization, iaitu organisasi sel tersebut. Satu lagi tu level of organism itu, single cell, multi cell. Unicellular atau multicellular. Macam tu. Okay. Okay, thank you Dengan for different mode A dengan mode B tu, kalau saya guna cell wall dan bukan guna mode of nutrition, macam mana? Bukan, sebab tengok dekat keyword kat sini dia tulis autotrophic, sini heterotrophic. Maknanya dia tengah highlight pasal cara makan. Lagipun memang kita bezakan based on cara makan. Okay. Gitu. Boleh. Okay. Ni baru tanya based on cell wall. What's the difference between Y and Z? Tu korang jawab lah. Senang je pun. Okay, lagi apa? Ni atmospheric. Ini itulah. Yang F ni jawapan dia simple, by decomposition, act as a decomposer. Okay. One domain of prokaryotes. Okay, archaea ataupun bakteria, pilih je lah mana-mana. Identify shapes ni senang je, rod, bacillus, coccus. Okay, ni semua tak susah, tidak susah.
one importance of bacteria pun ada banyak, symbiotic, pathogenic. Pathogenic tu menyebabkan penyakit macam saya beritahu, importance ni bukan kepentingan, importance ni lebih kepada peranan. Apakah peranan dia? Menyebabkan penyakit. Itulah peranan dia. Shows the structure of bacterial cell. Okay, pass level A, B, C, D. Tak ada masalah. A ni adalah fimbriae ataupun pilus. B ni adalah flagellum, echo. Okay. C tu adalah dia punya nucleoid. Dia tak ada nukleus, dia adalah nucleoid. Ingat bakteria tak ada nukleus sebab dia tak ada membran banda organel. Nukleoid tu adalah tempat pengumpulan DNA lah. Maknanya DNA berkumpul dengan dense kat situ. Kalau What is the letak composition? kromosom, Ya, come again. kalau saya letak kromosom. Oh, kromosom, minta maaf. Apa ni Irfan? Ikhwan. Tidak, sebab kromosom tu terlalu umum. Oh, okay. Sebab apakah nama structure itu? Bila kromosom kumpul-kumpul, kau taklah panggil kromosom, kau panggil dia nucleoid. Okay. Boleh. What is the composition of the cell wall? Ini senang sahajalah, peptidoglycan. Two differences between gram positif dengan gram negatif. Dia punya, yang ni boleh tengok dekat dalam lecture notes jugalah, dia punya perbezaan dia tu. Kalau gram positif, dia ada banyak peptidoglycan. Kalau gram negatif, peptidoglycan dia sikit sahaja. Okay. Lagi apa? Structure of bacteria that helps to transfer genetic material adalah sex pilus. SEXPILUS, pilus. Distinguish between archaea and bacteria in terms of cell wall, membran lipid. Okay, ni semua boleh tengok saja. Okay, so selesai. Okay, just in case you guys are wondering, sir, boleh tak saya dapat boleh tak kami dapat jawapan ni dalam bentuk PDF ni apa semua, ataupun dalam bentuk ni share jawapan? Jawapannya tak boleh. Saya tak akan boleh untuk share jawapan ni sebab jawapan itu ni bukan dalam berbentuk bertype ni adalah dokumen sulit. So dia tak boleh lah. Tapi jangan risau, if you guys tak tahu, tak faham, boleh tanya saya. Okay, so ngam-ngam timing kita 9.14. Alright, sampai sini sahaja. Kalau ada soalan, boleh juga lagi terus tanya saya dekat dalam Telegram. Okay, so saya stop recording. Okay, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asf. And for that, saya nak minta